Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran matematik tahun 5 dengan subtopik celik keuangan. Apa itu celik keuangan? Celik keuangan bermaksud kita mengetahui perkara yang berkaitan dengan keuangan. Perkara yang pertama ialah simpan dan labur. Perkara yang pertama adalah simpan dan labur. Ini perkara pertama yang kita kena ketahui apabila melibatkan wang. Perhatikan pada gambar raja, kita tengok seorang abang tengah mengira duit simpanan. Wah, banyaknya duit abang. Yana pun nak kira lah. Ayah, kami dah kira duit raya dan duit tabung. Kami nak simpan. Yana dan abang dia nak simpan. Biasanya kita simpan ni di mana? Di bank. Esok kita sama-sama ke bank. Simpan di bank lebih selamat. Kena ketahui simpan di bank lebih selamat dan akan mendapat faedah. Faedah ni adalah inisiatif bank nak bagi kepada pelanggan dia tanda berterima kasih kita menyimpan wang di bank mereka. Perhatikan dialog yang ke-6. Bolehkah tuan bantu akaun apa yang sesuai untuk anak-anak saya? Ada akaun simpanan, ada akaun pelaburan, encik. Jadi kita perhatikan ada dua jenis akaun simpanan. Ibu, saya nak buka akaun pelaburan. Ibu, saya nak buka akaun simpanan. Jadi abang nak buka akaun pelaburan, adik pula nak buka akaun simpanan. Kalau kita perhatikan, apakah beza antara dua akaun ini, tuan? Kita perhatikan yang pertama iaitu akaun simpanan. Kita perhatikan akaun simpanan. Simpanan ialah wang yang disimpan atau dimasukkan dan digunakan apabila perlu. Ini beberapa maklumat tentang akaun simpanan. Kita perhatikan ciri-ciri akaun simpanan dahulu. Baru kita lihat pada akaun pelaburan. Akaun simpanan, ciri-ciri yang pertama ialah wang boleh disimpan atau dimasukkanlah dalam akaun tu. Kita pergi ke bank, kita boleh masukkan di kaunter bank ataupun kita menggunakan mesin ATM tu. Yang kedua, wang boleh dikeluarkan pada bila-bila masa. Bila kita memerlukan duit, kita boleh je keluarkan wang ni pada bila masa sahaja. Yang ketiga, wang permulaan simpanan rendah. Bermaksud, apabila kita nak buka akaun simpanan di mana-mana cawangan bank, bayaran yang dikenakan tu adalah rendah. Mungkin serendah RM10. Yang keempat, dapat faedah. Dapat faedah ni adalah lebihan wang yang kita terima selain daripada simpanan wang kita. Kadar faedah 1% hingga 2% setahun. Akaun simpanan ni kadar faedah dia tak banyak lah. Hanya 1 hingga 2%. Jom kita perhatikan pula pelaburan. Pelaburan pula ialah wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan memberikan keuntungan pada masa hadapan. Ini beberapa maklumat tentang akaun pelaburan. Jom kita perhatikan ciri-ciri akaun pelaburan. Wang tidak boleh dikeluarkan pada bila-bila masa kerana ada tempoh matang. Mungkin di bank yang kita simpan untuk akaun pelaburan tu, kita akan ada tempoh masa. Contohnya 5 tahun baru boleh keluarkan wang. Tu syarat-syarat yang dikenakan apabila kita membuka akaun pelaburan. Yang kedua, wang permulaan bergantung pada jenis pelaburan. Nilai dia tak adalah serendah akaun simpanan. Dia lebih daripada nilai akaun simpanan. Yang ketiga, untung diberikan sebagai dividen atau bonus. Yang keempat, kadar untung tinggi dan biasanya melebihi 2% setahun. Bermaksud akaun pelaburan ni lebih menguntungkan daripada akaun simpanan.
Okey, untuk yang kedua, kita tengok faedah mudah dan faedah compound. Okey, yang ni adalah berkaitan dengan keuangan yang kedua, faedah mudah dan faedah compound. Ibu, kenapa nilai faedah ini berbeza? Okey, dia tanya ibu dia, kenapa nilai faedah ini berbeza? Nilai pada tahun pertama ialah faedah mudah. Apabila wang simpanan tidak dikeluarkan pada tahun pertama, faedah compound pula diberikan pada tahun kedua. Okey, kita tengok. Faedah mudah pada tahun yang pertama. Okey, kita nampak ni adalah penyata bank lah. Okey, ni adalah tahun pertama. Kita tengok nilai faedah yang diterima pada tahun pertama adalah RM36. Datang daripada mana nilai faedah ni? Nilai faedah ni datang daripada kadar faedah yang kita terima pada setiap tahun. Okey, kita tengok dulu contoh yang pertama. Okey, pada tahun pertama baki awal tahun dia ada RM2,000. Okey, kadar faedah yang bank berikan kepada simpanan dia adalah 1.8%. Jadi, cara nak kira nilai faedah 1.8%, 1.8% sama juga dengan 1.8% darab dengan RM2,000. Darab dengan RM2,000. Ni cara pemansuhan. Tinggallah 1.8 darab dengan RM20. Dapatlah nilai dia RM36. Sebab itulah nilai dia 36. Pada akhir tahun yang pertama, RM2,000 tambah dengan RM36, dia akan jadi RM2,036. Okey, untuk tahun yang kedua. Okey, untuk tahun yang kedua sama juga. Ambil balik simpanan akhir tahun yang pertama, RM2,036. Kadar faedah yang sama 1.8%. Kita darab dengan RM2,036. Kita akan dapat RM36.65. Jadi pada baki akhir tahun tambahlah dengan baki awal tahun, dapatlah RM2,072.65. Okey, untuk tahun yang ketiga. Okey, bagi tahun yang ketiga, ambil balik baki wang yang akhir tahun yang kedua, RM2,072.65. Kadar faedah dia pun masih lagi sama, 1.8%. Bila didarab dengan baki awal tahun yang ketiga, dapatlah nilai faedah dia RM37.31. Tambah balik dengan baki awal tahun ketiga, dapatlah nilai baki akhir tahun yang ketiga sebanyak RM2,109.96. Okey, jadi untuk tahun yang kedua ni dengan yang ketiga ni dikenali faedah compound. Okey, apa beza faedah mudah dengan faedah compound? Faedah mudah untuk faedah yang diterima pada tahun yang pertama. Faedah compound ni untuk faedah yang diterima pada tahun kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Jom kita tengok cakna minda ni. Okey, jom kita perhatikan cakna minda. Pengertian tentang faedah mudah dan juga faedah compound. Okey, kita perhatikan dulu faedah mudah. Ialah sejumlah wang yang diterima setelah seseorang menyimpan wang di bank dalam tempoh tertentu. Okey, biasanya untuk tahun yang pertama lah. Tahun yang pertama kita akan dapat faedah mudah. Okey, faedah compound pula ialah, okey, kita tengok faedah compound. Faedah yang diterima daripada wang simpanan dan faedah yang terkumpul pada setiap tahun. Pada tahun yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Itu perbezaan faedah mudah dan faedah compound. Ibu, perhatikan dialog seterusnya. Ibu, apakah yang berlaku jika wang simpanan dikeluarkan? Bila kita keluarkan wang simpanan kita, apa yang akan berlaku? Okey, apabila wang simpanan berkurang, nilai faedah pun akan berkurangan. Okey, bila kita keluarkan duit pada akhir tahun yang pertama, jadi untuk faedah tahun yang kedua tu akan jadi berkurang. Okey, boleh faham murid-murid? Faedah mudah dan faedah compound. Okey, kita teruskan dengan yang ketiga, kredit dan hutang. Okey, kredit dan hutang. Kredit dan
hutang. Okey. Apa itu kredit? Apa itu hutang? Okey, saya hendak membeli mesin penapis air berharga RM4,850 ini. Baik tuan, sila duduk dahulu. Tuan nak bayar dengan apa ya? Saya bayar dengan kad kredit. Ayah dia nak bayar menggunakan kad kredit tanpa mengeluarkan wang. Dia hanya bagi kad kredit. Okey, anak dia pun tanya, kad kredit itu apa ayah? Okey, kita pun tengok apa itu kad kredit. Kad kredit ialah satu kemudahan pinjaman yang diberikan oleh bank. Bank yang bayar harga mesin penapis air tadi. Maksudnya bank tu bayar dulu. Ayah tak perlu bawa wang tunai yang banyak. Oh, begitu. Sekarang, bila dia guna kad kredit, dia berhutang lah. Sebab dia belum bayar. Yang bayarnya hanyalah bank. Pemilik kad kredit tu. Sekarang, ayah berhutang. Dia cakap, sekarang ayah berhutang dengan bank. Ayah juga dikenakan faedah pinjaman dan perlu membayar balik dalam tempoh tertentu. Jika gagal, kalau kita tak bayar, hutang yang kita buat, bank akan kenakan charge bayaran lewat pula. Sebab itulah bila pengguna kad kredit ni, dia kena bayar mengikut tempoh yang diberikan. Sebab apa? Bila kita terlewat bayar daripada masa yang telah ditetapkan, bank tu akan kenakan charge. Ada tambahan bayaran lagi. Jadi kita akan jadi lebih rugilah sebab terpaksa bayar lebih daripada yang sepatutnya. Okey, jom kita tengok Cik Ana minda. Apa itu kredit? Apa itu hutang? Okey, kredit. Kredit ialah pinjaman, iaitu kemudahan menangguhkan pembayaran-bayaran yang dibeli atau sejumlah wang yang dipinjamkan oleh institusi keuangan. Okey, hutang pula ialah pinjaman yang perlu dibayar oleh seseorang. Macam kita lah, kalau kita berhutang dengan orang, kita kena bayar hutang tu lah. Kalau kita berkaitan dengan kad kredit, kita dahulukan dulu pembayaran bank yang dahulukan pembayaran kita. Nanti sampai tempoh masa yang ditetapkan, kita kena bayar balik pembelanjaan yang telah kita lakukan dengan menggunakan kad kredit. Okey, kita tengok contoh seterusnya berkaitan dengan celik kewangan yang keempat, iaitu pembelian secara kredit dan tunai. Okey, ni adalah celik kewangan yang keempat. Pembelian secara kredit dan tunai. Keluarga Andrew membeli televisyen itu secara tunai. Bayar cash lah, kita keluarkan duit. RM1,290 dibayar terus. Maksudnya dia keluarkan duit, terus bayar. Okey. Keluarga Carol pula membeli televisyen itu secara kredit. Okey, dia beli secara kredit. RM120.90 dibayar setiap bulan selama 12 bulan. Okey. Kredit 12 bulan, RM120.90 sebulan. Okey, bila kita buat pembelian, ada sesetengah kedai ataupun pasar raya menawarkan khidmat secara kredit ataupun tunai. Jadi kita boleh buat pilihan yang bijak. Kalau kita tidak mencukupi wang untuk bayar secara tunai, kita boleh buat secara kredit, ataupun kalau bahasa mudahnya kita bayar secara ansuran. Okey, yang ni kita tengok apa itu pembelian secara tunai. Apa itu pembelian secara kredit? Okey, kita tengok dulu pembelian secara tunai. Okey, pembelian secara tunai ni tidak berhutang lah. Sebab apa? Kita bayar secara penuh. Tanpa sebarang pengurangan harga ke apa, kita bayar secara penuh. Okey, yang kedua, tidak dikenakan faedah. Sebab apa? Kita dah bayar harga yang dipamerkan. Okey, membayar harga asal. Okey, yang keempat, bayaran penuh menggunakan wang tunai ataupun kad debit. Kad debit ni adalah kad bank kita lah. Okey, pembelian secara kredit pula, kita perhatikan secara hutang lah. Hutang ataupun ansuran dikenakan faedah. Sebab apa? Ada
faedah yang dikenakan sebab mungkinlah kita kena bayar faedah sedikit daripada harga asal. Membayar harga yang lebih daripada harga asal. Bayaran menggunakan kad kredit dan ansuran bulanan. Jadi, kalau kita rasa tak mampu untuk bayar secara tunai, kita boleh bayar secara kredit. Itu perbezaan antara pembelian secara tunai dan juga pembelian secara kredit. Okey, sebelum cikgu mengakhiri pengajaran cikgu hari ini, jom kita dengar lagu berkaitan dengan nak buat apa. Jom kita nyanyi sama-sama. Okey, setakat ini sahaja pembelajaran cikgu. Bye.